Gambut. Speaker, soalan saya nombor 4. Sila Menteri Wilayah Persekutuan atau Timbalan jawab. 3 minit. Datuk Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Segambut di atas soalan yang dikemukakan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, bahawa soalan ini telah pun beberapa kali ditanya di Dewan Rakyat. Tetapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan status terkini dan butiran terperinci rancangan pembangunan ke atas 6 kolam takungan seperti yang dikenaki oleh Yang Berhormat Segambut. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, daripada 6 kolam takungan banjir yang dimaksudkan, hanya 2 kolam saja yang diberi kelulusan merancang, iaitu kolam Taman Wahyu dan kolam Delima pada 18 Januari 2018. Baki 4 lagi kolam tidak ada sebarang kebenaran merancang yang telah diberikan. Tanah-tanah di pinggiran kolam bagi 6 kolam tersebut adalah kolam Takungan Batu, kolam Nanyang, kolam Delima, kolam Taman Wahyu, kolam Batu 4,5 dan kolam Desa. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, kelulusan yang diberi adalah kepada kolam Delima dan kolam Taman Wahyu. Kolam Nanyang termasuk di dalam satu kolam yang besar yang dinamakan sebagai rancangan tebatan banjir Jinjang. Kerana itu, Datuk Yang di-Pertua, hanya 2 kolam yang telah diberi kelulusan merancang. Tetapi walau bagaimanapun, hasil pada masa ini, isu berkenaan masih dalam siasatan SPRM di atas kedua-dua kolam, iaitu kolam Delima dan kolam Taman Wahyu. Dan Kementerian Wilayah Persekutuan tidak akan ataupun buat masa ini tidak akan mengeluarkan sebarang kenyataan berkaitan perkara yang berkenaan kerana ianya mengganggu proses siasatan. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang telah disarankan ataupun diarahkan oleh pihak SPRM, di BKL telah pun melantik perunding juruukur berlesen bebas, iaitu IGS Consultant, untuk menyemak dan mengesahkan sama ada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemaju, yakni syarikat Lake City North Kuala Lumpur Sdn Bhd, berada dalam sepadan pemilikannya sahaja dan tidak memasuki 2 lagi kolam takungan banjir, iaitu kolam Taman Wahyu dan kolam Delima. Kerja-kerja pengukuran yang telah dilakukan oleh pihak konsultan telah pun selesai pada 13 Januari 2022 dan laporan ini sudah pun dihantar kepada pihak SPRM pada 31 Januari tahun ini, tahun 2022. Sekarang kita tunggu daripada laporan lengkap daripada pihak SPRM. Sebarang pembangunan di kawasan sekitar ke-6 kolam ini tidak akan menjejaskan. Sekali lagi saya jelaskan bahawa pembangunan yang telah diberikan kebenaran merancang kepada 2 kolam ini tidak akan menjejaskan kapasiti fungsi dan juga kapasiti air ataupun jumlah air yang diperuntukkan dalam kolam yang berkenaan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih. Sila Segambut. Terima kasih Timbalan Menteri atas jaminan yang telah diberikan. Soalan tambahan saya, apakah perubahan tata cara ataupun syarat kelulusan kebenaran merancang di DBKL bagi mengelakkan banjir daripada kerap berlaku, dan sudahkah kerajaan mengenal pasti lokasi tambahan untuk kolam takungan banjir di Kuala Lumpur dan bilakah kolam takungan banjir tambahan ini akan disediakan? Terima kasih. Terima kasih Segambut. Sila Perdana Menteri. Datuk Yang di-Pertua, soalan tambahan YB Segambut, nasib baik saya ada nota berkaitan perkara yang ditanya. Tata cara tentang syarat kelulusan kebenaran merancang bagi kebenaran merancang bagi setiap PBT adalah standard, Datuk Yang di-Pertua. Cumanya di Kuala Lumpur ini kita mengenakan beberapa syarat-syarat tambahan sebagai syarat wajib bagi khususan setiap kelulusan development order dengan izin yang akan dikeluarkan kepada setiap permohonan kebenaran merancang. Antaranya, Datuk Yang di-Pertua, Wakil JPS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah dilantik sebagai ahli tetap jawatankuasa pusat setempat dan telah pun mula hadir ke dalam setiap mesyuarat OSC. Dan laporan daripada JPS ini dijadikan sebagai syarat wajib bagi setiap pertimbangan bagi kelulusan permohonan kebenaran merancang. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia juga, selain daripada GPS, laporan TIA, laporan EIA, laporan daripada beberapa jabatan yang berkaitan dengan pembangunan di tempat-tempat tertentu adalah merupakan antara laporan yang akan diberikan penekanan dan perhatian
sewajarnya bagi mempertimbangkan setiap kelulusan bagi development order ataupun kementerian merancang yang telah dipohon. Itu pertama. Bagi maklumat yang kedua, kerajaan juga telah mengenal pasti bagi lokasi tambahan kolam-kolam takungan banjir yang berada di Kuala Lumpur dan kita ada 8, Datuk Yang Betul. Kita ada 8 selain daripada 40 kolam takungan banjir yang berada di Kuala Lumpur, 15 di bawah GPS dan the rest dengan izin di bawah DBKL. Kita ada bina 8 lagi kolam takungan bawah underground dan 8 ini telah siap dengan kapasiti yang agak kecil dan telah pun beroperasi sejak 2016 dan tetapi walaupun ada satu lagi kolam underground yang sedang dalam pembinaan, iaitu kolam takungan bawah tanah Taman Botani Perdana yang masih lagi di dalam pembinaan yang kita jangka akan siap pada bulan 8 tahun ini. Dengan adanya pembinaan kolam-kolam tambahan ini, pihak kementerian dan pihak kerajaan mengharapkan supaya ia dapat sedikit mencegah daripada berlakunya banjir-banjir yang berlaku di Kuala Lumpur. Terima kasih Datuk.